pagi hari. Segala sentosa. Apa khabar Malaysia? Hari ini bertemankan saya Dini Ashraf Saleh dan juga rakan penyampai. Saya Helena Polavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang ceria, bahagia, tanpa merunsingkan diri dengan masalah-masalah yang ada. Masalah tak akan pernah tak ada dalam hidup ni. Betul. Kita harus berfikir positif dan pada hadapan. Kalau nak fikirkan masalah pun, fikir kepada penyelesaian masalah tak apa. Betul. Kalau fikir perkara-perkara yang negatif ataupun perkara-perkara yang boleh menyakitkan jiwa dan raga itu, ianya adalah perbuatan sia-sia. Betul. Itu betul. Kadang-kadang kan kalau berdepan dengan masalah ni, bukan kita perlu berdepan head to head dengan dia. Mungkin kita perlu ke belakang sikit, redakan keadaan, lepas tu kembali dengan semangat baru untuk berdepan dengan masalah itu. Betul. Dan kali ini kita bercakap berkaitan tentang satu perkara menarik juga apabila hari ini difahamkan salah satu masalah barangkali orang-orang di Sarawak ataupun di Sabah barangkali bila nak cuti je fikir masalah nak terbang ke sana. Betul. Dengan kos yang tinggi. Jadi saya kira tanggungjawab yang diambil oleh kerajaan negeri Sarawak seperti ini merupakan salah satu tanggungjawab yang saya kira perlu dibanggakan. Betul. Apabila Sarawak bercadang untuk menjadikan sebagai hub penerbangan dunia sama seperti Dubai, dan tindakan ini barangkali adalah salah satu juga adalah bagi tujuan untuk memastikan supaya keseimbangan harga di pasaran. Betul. Sekaligus dapat membantu juga kepada rakyat di Sarawak untuk pulang ke tanah air apabila ada keperluan dan juga musim perayaan. Dan tindakan itu dilakukan sendiri oleh kerajaan negeri Sarawak apabila Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Opie berkata status sebagai hub penerbangan dunia juga bakal membuka peluang ekonomi yang besar buat negeri ini, dan difahamkan Dubai dijadikan sebagai role model memandangkan Dubai merupakan salah satu airport terbesar di dunia yang telah pun membawa banyak pelancong transit dan masuk ke dalam dan juga keluar negara. Dan difahamkan juga tindakan ini bertujuan untuk memastikan supaya banyak lagi peluang ekonomi baru dapat dibawa kepada rakyat Sarawak sendiri. Betul, limpahan ekonomi itu pastinya membuka kepada banyak peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan dalam menuju ke menjadikan mereka pusat penerbangan, mereka sedang mengusahakan untuk pengambil alihan syarikat Maswing oleh kerajaan Sarawak yang dijangka bermula pada tahun ini, suku kedua ataupun suku ketiga, dan ia melibatkan beberapa pihak seperti kita ada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Kementerian Pengangkutan Sarawak, Kementerian Pengangkutan Persekutuan dan juga Khazanah Berhad. Itu kita antara proses ni akan berjalan lancar lah. Memandangkan dengan ini merupakan salah satu usaha yang seperti disebut tadi lah, tanggungjawab kerajaan negeri yang mengambil satu tanggungjawab yang cukup penting kerana melihat kepada permasalahan rakyat tadi. Baik, selepas ini kita nak solusi kepada semua masalah. Betul, sahabat. Dan kita lepas ini kita nak melihat juga bagaimana situasi cuaca di luar, dan sebelum itu juga kita akan bersama dengan rakan setugas dari Berita. Mari kita saksikan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama saya Winsla Santiran dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan Perpaduan akan berusaha mengurangkan kadar defisit fiskal negara kepada 4.3% pada tahun ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, defisit fiskal berjaya dikurangkan daripada 5.6% pada 2022 kepada 5% tahun lalu. Fahmi yang juga jurucakap kepada kerajaan berkata Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK 3% pada suku keempat 2023 walaupun berdepan persekitaran luar yang sangat mencabar pada tahun itu. Untuk memastikan negara berada dalam landasan ekonomi yang tepat, 3 asas ekonomi iaitu pelaburan perlu diutamakan. Selain peluang pekerjaan baru perlu diberi fokus dan harga barang hendaklah terkawal. Fahmi turut berkongsi infografik pencapaian perkembangan ekonomi negara bagi suku keempat 2023
yang antara lain menyaksikan jumlah FDI yang merekodkan pelaburan 17.1 bilion ringgit. Usaha menambah baik perlindungan kebajikan penggiat industri seni termasuk pengamal media khususnya wartawan sambilan berpotensi dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang boleh dipertimbangkan. Ia turut merangkumi skim perlindungan keselamatan sosial yang memberi manfaat kepada pencarum yang bekerja sendiri, aspek pencen ilat dan pencen penakat. Bagi merealisasikan usaha itu, Kementerian Komunikasi bersama Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso akan mengadakan pertemuan secara rasmi berhubung skim perlindungan secara menyeluruh merangkumi pemandu e-hailing, media sambilan, kru produksi dan seniman. Lihat ada keperluan untuk kita teliti sekiranya skim contoh di bawah Perkeso boleh dikembangkan untuk memberi peluang pencarum yang bekerja sendiri ini mendapat benefit ataupun manfaat pencen ilat dan pencen penakat. Masih awal untuk kita putuskan dan ini bergantung kepada beberapa perkara dalam perkiraan pihak Perkeso, tapi esok adalah pertemuan rasmi pertama untuk kita teliti beberapa aspek dan saya harap dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan ada berita gembira sama ada untuk para seniman. Pemilik syarikat dan pekerjanya didenda masing-masing RM50,000 dan RM30,000 oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana mengemukakan dokumen palsu kepada Perkeso bagi menuntut insentif program Penjana Kerjaya 2.0 penjana berjumlah RM5,300 3 tahun lalu. Hakim Muhammad Azhar Othman menjatuhkan hukuman itu ke atas pemilik syarikat Ari Syahiman Muhammad Zain dan pekerjanya Nurul Azwani Muhammad Razali selepas mereka mengaku bersalah. Mahkamah memerintahkan kedua-dua tertuduh di penjara masing-masing 6 bulan dan 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. Bagaimanapun mereka membayar denda berkenaan, Hakim turut mengarahkan baki wang RM3,949.94 dalam akaun bank CIMB Islamic milik syarikat Nur Ilahi Skills Resources serta 2 unit komputer dibeli menggunakan duit hasil tuntutan insentif penjana dilucut had kepada kerajaan Malaysia bawah Seksyen 40-1 Akta SPRM 2009. Kedua-dua tertuduh bersama-sama dengan curangnya menggunakan dokumen palsu sebagai tulen bagi borang pengesahan pekerja penjana untuk menuntut insentif RM5,300 di Perkeso Terengganu 5 Julai 2021 yang mana mereka mengetahui dokumen itu palsu. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Kembali lagi dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak membincangkan satu perkara yang mungkin nampak sebenarnya ringan tetapi kalau tidak kita kenang, tidak kita kawal dan sebagainya, ia boleh membawa kepada satu situasi kegusaran dalam masyarakat Malaysia sebenarnya. Betul, dan kali ini kita bercakap tentang satu perkara yang sering kali diperbincangkan, apatah lagi baru-baru ini sering mendapat perhatian netizen apabila banyak perakam-perakamnya dan juga laporan-laporan yang telah pun dinyatakan oleh para media menjadikan isu ini sebagai satu ruang untuk didiskusikan, apatah lagi dia terkait dengan soal isu keselamatan, anggota keselamatan negara. Kali ini kita bercakap tentang buruk dicanang, baik tak dipandang. Double meaning tu. Tak dipandang, tak dikenang segalanya lah. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Presiden Raspa, Datuk Mio Cik Husin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Dan mungkin kita hari ini semua biru. Satria sang saka biru. Okey, baik Datuk, kita nak memahami bagaimana sebenarnya persepsi negatif masyarakat terutamanya terhadap PDRM mempengaruhi hubungan rapat antara masyarakat dan juga pasukan polis ini. Okey, terima kasih. Yang sebenarnya polis dengan masyarakat memang berpisah tiada. Okey. Kan? Slogan tu memang dari dulu.
Kalau tak ada masyarakat, tak ada polis. Kalau tak ada polis, ada masyarakat. Sebab polis menentukan keamanan kesejahteraan masyarakat. Jadi apa juga perlakuan yang dibuat oleh pihak polis ni akan dipandang dengan fokus oleh masyarakat. Sama ada yang baik atau yang buruk. Tetapi malangnya, yang dicanangkan yang buruk. Yang baik itu bukanlah langsung tak dikenang, tapi dipandang ringan saja. Yang buruk itu saja yang dicanangkan. Ini satu persepsi yang saya rasa tak adil lah. Kan? Kita patut imbang. Takkanlah sebab dalam 2, 3, 4 orang pegawai atau anggota yang melakukan salah laku, itu dicanangkan, oh polis dah tak baik, polis tak baik. Tapi apakah kebaikan yang telah dilakukan oleh polis selama ini? Itu pun patut kita kenal. Okey. Mungkin ramai tidak tahu juga, barangkali Datuk Mia merupakan bekas anggota polis dan Respat ini merupakan salah satu persatuan bagi anggota polis pegawai kanan di dalam pasukan PDRM. Pastinya pengalaman banyak mengajar bagaimana erti susah senang menjadi pegawai polis ini sendiri. Bercerita tentang kita nak kembali semula ketika waktu Datuk berada di dalam perkhidmatan, berdepan dengan masyarakat. Kelazimannya apabila depan dengan masyarakat ni, adakah mereka memang sudah ada satu stereotip anggota polis ni memang suka buat masalah, memang tak rapat, tak mesra dengan masyarakat, ataupun sebenarnya perkara itu tidak berlaku, ianya hanya berlaku apabila wujud segelintir masyarakat ataupun anggota yang melakukan salah guna kuasa ataupun salah kelakuan? Bagaimana? Itu saya kata tadi, bila sesuatu perlakuan ataupun experience yang dia orang merasai bila jumpa dengan pihak polis tak baik, misalnya tak enak lah kan, itu yang dicanangkan. Jadi bila bagi tahu dengan orang lain akan nampak ianya betul yang polis ni semua tak baik. Tapi adakah bila kita jumpa seorang pegawai polis yang membantu kita dengan sebaik-baiknya, ada benar kita canangkan? Jarang yang kita dapat canang yang begitu kan. Saya banyak juga kawan-kawan yang membagi tahu saya bahawa terima kasihlah kerana you punya pegawai dan anggota melayan saya, menolong saya, tapi saya tak canangkan kepada orang lain. Sebab itu memang kita punya lumrah polis, dia membantu orang. Tapi setengah orang bila dia berhadapan dengan masalah dengan polis, itu yang dicanangkan. Okey, baik. Apa langkah seterusnya, langkah konkret bagi memulihkan situasi ataupun persepsi negatif ini? Okey, satu daripadanya ialah apabila kita terdapat salah laku dalam PDRM, PDRM seharusnya mengambil tindakan yang cepat. Untuk memberitahu masyarakat bahawa tindakan diambil terhadap salah laku ataupun kelakuan yang buruk oleh pegawai polis ini. Itu kena buat dengan secepatnya. Dan mereka tahu polis tidak akan memaafkan siapa juga di dalam pegawai dia yang membuat kesalahan ini, dia akan ambil tindakan segera. Tapi itulah dia saya kata tadi, kadang-kadang bila dalam polis ni, dia tak akan melapor kepada masyarakat apa yang dilakukan, ambil tindakan terhadap pegawai polis ni, dia tak tahu. Tapi pada orang ramai, dia ingat polis ni ambil indah tak indah aja bila ambil tindakan. Tidak, sebenarnya polis mengambil tindakan terhadap salah laku pegawai dia. Okey, dan saya nak berikan satu situasi yang terjadi di mana satu pegawai polis telah pun membuat kesalahan, melanggar seorang pelajar sekolah. Okey, situasi itu kita tahu telah pun diambil tindakan, namun mungkin media kurang membuat penjelasan tentang bagaimana proses itu dilakukan dan sebagainya. Apa penambahbaikan yang boleh kita lakukan untuk mengatasi situasi itu sendiri? Okey, apabila sesuatu tindakan tak asas kesalahan, sama ada polis ataupun orang ramai, prosesnya rumit juga. Kita terpaksa mengikut segala peraturan dan perundangan. Dan ianya mengambil masa kan, mengambil masa. Kita tak boleh ambil selangkah sewenang-wenangnya dengan memberhenti dia kerja ke atau menghukum dia selagi dia tidak dibuktikan betul dia bersalah. Tapi itulah perjalanan investigation ni atau penyiasatan ni mengambil masa. Dan kalau kita tak betul, siasatan tu tak lengkap, nanti jeopardize lah. Itu bila kita, satu lagi, kita tak boleh menyebarkan apa cara penyiasatan yang sedang dijalankan. Dia, orang kata,
jeopardize the investigation. Jadi itu sebab apa-apa juga tindakan penyiasatan tidak dibagi tahu pada masyarakat. Okey. Kerana Okey. ia boleh mengganggu proses Proses tu. baik. Okey, betul. Dalam konteks ini juga, saya nak melihat bagaimana kepentingan accountability dan juga ketelusan dalam proses penyiasatan ataupun apa jua tindakan operasi yang dilakukan oleh pihak PDRM dalam berhadapan dengan masyarakat. Sekarang ini kita sudah pun berada dalam satu gelombang media sosial yang tak boleh kita nak lari. Dan perkara ini ada pertembungan antara kedua-duanya, antara accountability, ketelusan dan juga bagaimana penyebaran daripada media sosial itu berlaku. Bagaimana dua perkara ini harus diseimbangkan antara dengan cabaran semasa dan juga pengoperasian digunakan oleh pihak PDRM? Okey, sekarang ni media mempengaruhi segala-galanya sebenarnya. Betul. Kan? Jadi inilah pihak media juga penting untuk memberitahu rakyat apa tindakan yang diambil dan apa juga maklumat yang diterima. Di samping itu, masyarakat juga harus berwaspada. Sebab kadang-kadang maklumat yang diterima itu tak sahih pun. Tak ada pun tapi saja digembar-gemburkan. Jadi ini masyarakat bertanggungjawab untuk menentukan apa juga maklumat yang diterima yang nak disiarkan mesti betul lah dan telus. Bagi pihak polis, mereka akan memberitahu jika diminta penjelasan, tetapi kadang-kadang penjelasan tu ada terhadnya, dia tak boleh bagi tahu. Tapi bukan maknanya dia menyorokkan sesuatu, tapi dia kerana dari segi perundangan kita terpaksa tak boleh bagi tahu masyarakat sebelum ianya membuat keputusan atau mendapat hukuman yang dijatuhkan, baru masyarakat boleh tahu. Datuk, kalau kita lihat peranan media itu sendiri, kita lihat bahawa baru-baru ini ada satu video tersebar bahawa satu polis trafik membuat satu bayar sini 100, bayar di pejabat 300. Kita tahu situasi itu. Namun masyarakat di luar sana memandang ia daripada sudut yang negatif dan kemudian akan ramai yang mengeluarkan perkataan seperti nanti ambil tindakan ke tidak, adakah terus dibuang kerja ataupun dihantar ke Sabah dan Sarawak. Itu antara naratif yang selalu diperkatakan. Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini? Itulah masyarakat harus tahu bahawa memang telah berlaku kesalahan kan. Betul. Memang dah berlaku kesalahan. Tetapi selepas dia viral tutur sia, saya percaya polislah mengambil tindakan dengan segera. Baik. Sebabnya saya tahu setingkat segera kerana ketua polis di negeri itu adalah sahabat saya. Saya telefon dia. Dia kata, Datuk, don't worry, we have already taken action. Immediately. Jadi malangnya kadang-kadang pegawai-pegawai dan anggota-anggota ni tak tahu tentang kecanggihan yang begitu ketara di luar sana. Dia tak tahu yang ada kamera lah hatu ini. Bukan tak tahu, tapi agaknya dia macam tak ambil sambil lewa, dia ingat tak ada apa-apa kan. Tambah pula dia kata ini turis, mungkin turis tak akan buat apa-apa kan, mungkin turis tak tahu benda ni. Jadi itulah maknanya pihak polis juga harus memberitahu pada ni bahawa apa juga tindakan you buat akan dirakam atau diketahui oleh orang ramai. Baik, Datuk, dalam konteks ini apa sebenarnya hukuman yang boleh yang akan diberikan kepada pegawai polis ataupun anggota polis yang melakukan kesalahan ini untuk memastikan masyarakat ni yakin tahu bahawa aduan mereka, apa sahaja bukti mereka ini boleh diambil tindakan oleh polis? Okey. Bila seseorang tu melakukan kesalahan dan diketahui oleh PDRM, tindakan akan diambil segera. Terutamanya dia akan panggil pegawai itu. Kemudian laporan akan dibuat. Ya. Ini adalah tindakan utama. Tetapi selepas itu tindakan penyiasatan selanjutnya itu yang akan mengambil masa. Tetapi saya percaya polis akan mengambil tindakan segera, sama ada gantung kerja dia ataupun tukar ke tempat lain. Tempat lain ni pun susah juga, kadang-kadang kita tolakkan masalah tu ke tempat lain pun tak elok kan. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan yang kita gantung kerja dia, buang kerja tak boleh lagi sebab dia ada peraturan-peraturan tertentu. Tapi kuasa-kuasa bagi IGP ataupun director-director ni terhad kepada sesuatu tindakan. Misalnya boleh gantung kerja, tapi buang kerja tak boleh. Kena tindakan yang lain. Baik, Datuk, soal isu ketegasan daripada ketua ataupun pemimpin dalam organisasi sangat penting bagi memastikan supaya apa yang dilakukan anak buah itu berada di tempat sepatutnya. Berdepan dengan isu semasa ketika ini, bagaimana Datuk melihat ketegasan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam kepolisian ini?
telah tersiar dalam media bahawa IGP sendiri telah mengeluarkan satu video lah kan yang tindakan dia ambil, bahawa dia telah memberi nasihat dan juga memberi amaran kepada seluruh warga PDRM. Itu adalah satu perkara yang amat baik. Daripada situ saya lihat pegawai-pegawai di bawah kepimpinannya pun juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan berkompromi dengan apa-apa juga kesalahan yang akan dilakukan oleh anak-anak buah mereka. Jadi ini adalah satu tindakan yang amat baik. Diharapkan semua pegawai dan anggota di bawah sana mengambilnya iktibar tentang perkara ini. Dan mereka, saya percaya, dah berwaspada lah sekarang ni. Okey, baik Datuk, kita tahu juga bercakap tentang IGP Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin. Beliau baru-baru ini mengadakan perjumpaan di IPD Kubang Pasu, Kedah, di mana itu adalah tempat pertama IGP bekerja, dan mengadakan satu pertemuan dengan masyarakat, mewujudkan satu situasi yang kita tahu merealisasikan masyarakat dan polis berpisah tiada. Bagaimana pandangan Datuk sendiri, medan pergaduhan ini boleh membantu mengurangkan orang kata ataupun memperbaikilah keadaan buruk di Canang baik tak dipandang ini? Perhubungan masyarakat dengan polis ni telah dilakukan dari dulu lagi, maknanya kita membuat lawatan ke balai-balai raya, ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, dan juga kepada persatuan-persatuan penduduk. Dulu pun dah dilakukan. Saya tak tahu sama sekarang ni diteruskan ke ataupun dah diberhenti. Tapi dengan keadaan begini, saya percaya cara itu adalah satu daripada caranya kita boleh memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kewibawaan PDRM. Okey, baik. Selepas ini nak cakap juga bagaimana tindakan daripada masyarakat juga. Kadang masyarakat jugalah yang membawa kepada perkara ini berlaku. Sebagai contoh, dikenal tak orang dalam. Boleh tak polis boleh tak tidak sembang belakang. Kadang-kadang ada juga masyarakat berdepan perkara ini. Bagaimana kita nak menyentuh perkara ini? Semuanya selepas ini. Okey, dalam soal buruk di Canang baik tak dipandang ini, kadang-kadang masyarakat juga mengambil bahagian untuk memastikan ataupun membuka ruang supaya perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Nak lihat juga bagaimana respon Datuk tentang perkara ini apabila kadang-kadang masyarakat itu sendiri yang meminta kalau boleh kita tak payahlah bawa kes ni panjang kan, kita yang memulakan dahulu. Sikap masyarakat yang membuka ruang seperti ini, bagaimana harus untuk kita pelajari mereka? Begini, dalam undang-undang undang-undang SPRM ataupun rasuah ni, dia ada clause yang boleh mendakwa penerima dan pemberi. Okey. Tapi berapa orang pemberi yang telah diambil tindakan? Cuma penerima aja yang diambil tindakan. Kalau saya rasa kalau diimplementasikan, kita dakwa juga pemberi, mungkin dia akan berkurangan lah. Kenapa itu kurang dilakukan di Malaysia ni? Macam tak dengar sangat. Itulah yang saya pun, I'm not a lawyer, tapi perkara ini harus dipertimbangkanlah supaya pemberi juga dihukum. Kan? Jadi kalau you beri, tapi dulu masa, bukan nak kata apalah, saya pernah juga ada juga orang ni kan, saya bagi tahu, you give me, I'm going to arrest you. Kan? Tak boleh, pasal kita dengan masyarakat, ya, tak boleh macam tu. Faham. Baik, Datuk, dan bercakap tentang penggunaan teknologi ini, bagaimana sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi seperti kamera badan itu dapat membantu meningkatkan transparansi dan juga efisiensi anggota? Betul. Bila kita ada alat-alat ataupun perkakas-perkakas yang boleh membantu kita menangani masalah-masalah seperti ini, memang baik. Malangnya terlalu lewatlah untuk sekarang patut diberikan kepada semua anggota-anggota ni supaya mereka memakai itu. Bukan saja kita memelihara kewibawaan PDRM, tetapi dia juga akan menunjukkan betapa kadang orang masyarakat pun sendiri yang mempelawa dan menawar dan sebagainya kan. Dari situ itu juga akan menjadi satu larangan, deterrent kepada
sama ada pegawai dan anggota ataupun orang ramai untuk berkata-kata tawar-menawar dan sebagainya, ataupun tindakan memukul dan sebagainya, boleh direkodkan. Ini satu cara yang saya rasa amat baiklah kalau kita dapat lakukan. Baik. Okey, Datuk, apabila berlaku suatu krisis itu, ianya telah terjadi dan pastinya perlu ada krisis reputasi itu harus dikembalikan, menguruskan krisis itu. Bagaimana pandangan daripada Datuk sendiri bagi pihak PDRM secara khususnya untuk menangani isu krisis reputasi ini bagi memastikan supaya ia kembali semula kepada masyarakat dan dilakukan dengan betul, dalam khususnya dalam konteks krisis komunikasi itu? Dari masa ke semasa itu saya kata diadakan perhubungan berkumpul. Misalnya kita panggil masyarakat tu hari polis, panggil masyarakat datang. Hari anti jenayah misalnya, adakan hari anti jenayah. Panggil semua masyarakat untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh PDRM dan juga masyarakat untuk membendung perkara-perkara yang tak baik ini. Jadi itu akan merapatkan lagi, berintegrasi di antara polis dan orang ramai, terutamanya NGO harus menggalakkan integrasi di antara PDRM dan orang ramai. Baik, Datuk, daripada segi perspektif global pula, bagaimana PDRM boleh belajar tentang ilmu kepolisian daripada negara lain dan menjadikan ia satu, orang kata, proses penambahbaikan kepada sistem kita sendiri? Pada pandangan saya lah, masalah yang dihadapi oleh PDRM Malaysia ni sama je dengan global pun. Okey. Di mana-mana pun kan. Kita tengok misalnya di Amerika, cerita polis memukul orang ramai, polis yang mengambil rasuah, sama je dia punya apa ni, cara dia punya masalahnya sama je. Jadi tak tahu saya kata macam mana dia nak belajar daripada luar negara. Kadang-kadang luar negara belajar dekat kita. Macam mana kita memulihkan keadaan macam ini. Jadi sama je yang sebenarnya. Tak ada sesuatu formula yang negara luar buat untuk memperbaiki persepsi. Ini cuma bergantung kepada institusi sendiri. Jadi PDRM harus mengambil tindakan untuk memulihkan integrasi ini. Negara luar pun sama je. Datuk, etika, integriti dan juga soal skill, kemahiran dalam kepolisian sangat penting. Saya faham hampir kesemua mereka menjadi anggota polis pada awal kemasukan telah diberikan kursus begitu. Namun persoalannya dalam konteks kursus berterusan kepada anggota-anggota ini, bagaimana harus untuk disantuni kepada anggota-anggota ini supaya mereka tetap berada tahap yang paling maksimum dan terbaik dalam konteks kredibilitinya? Sebenarnya dalam PDRM ada kursus yang dipanggil in-service training. Latihan dalam perkhidmatan. Memang ada dari masa ke semasa. Dan pihak Bukit Aman mengaturkan perancangan ini untuk disalurkan kepada kontingen-kontingen, memanggil anggota-anggota yang dah lama bekerja. Mungkin mereka tidak didedahkan kepada peraturan-peraturan baru ataupun perkara-perkara baru. Di sinilah mereka diterapkan. Biasanya pegawai pergi ke maktab ceras dan bagi anggota-anggota sama ada di Pulapol ataupun di Kuala Kubu Baru. Ada diadakan kursus dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka kepada perkembangan semasa. Memang ada. Jadi ini termasuklah memperbaiki integriti, mengukuhkan lagi kewibawaan kita dan sebagainya, ada diterapkan. Baik, Datuk, kalau kita lihat daripada kesan buruk ini dicanang, baik tak dipandang, tak dikenang dan sebagainya, tahap kepercayaan masyarakat itu harus dipulihkan, tetapi bagaimana harus kita pulih dan bagaimana kita boleh meningkatkan prestasi hubungan masyarakat dan juga polis itu sendiri? Apa yang boleh dilakukan? Saya rasa kepercayaan masyarakat itu tidaklah terhakis begitu besar. Okey. Mereka masih ada kepercayaan terhadap kewibawaan PDRM, integriti PDRM. Cuma macam tadilah you kata tadi, benda yang buruk tu dicanang. Betul. Tapi yang baik tu tak dikenang kan. Jadi itu yang saya kata tadi, harus diadakan tindakan yang awal supaya masyarakat tahu dia orang tidak melindungi sesiapa pun, supaya kepercayaan tu masih kukuh, tetap kukuh dan inilah mantap dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukanlah
Ya. Okey, Datuk, salah satu perkara menarik saya adalah bagaimana polis masyarakat yang barangkali digunakan terma itu di beberapa negara, yang mana polis-polis ini dianggap sebagai sebahagian daripada masyarakat dan mereka sangat dekat dengan masyarakat hingga kadang-kadang tu tahu dalam satu rumah tu ada berapa orang, anaknya belajar di mana, berkahwin dengan siapa. Ia sekali secara tidak langsung dapat mewujudkan hubungan yang begitu erat antara polis dan juga masyarakat. Apakah amalan-amalan ataupun elemen-elemen penting yang harus untuk diterapkan dalam kalangan anggota PDRM bagi memastikan mereka juga dalam soal menjaga integriti dan sebagainya, mereka juga mempunyai peranan yang penting dalam soal polis dan juga masyarakat? Polis telah melakukan banyak perkara lah untuk memperbaiki perkara-perkara ini. Mereka sentiasa yang sebenarnya prihatin terhadap keselamatan dan kesejahteraan. Misalnya pada hari-hari perayaan, hari raya ke, hari tahun baru Cina ke, mereka dinasihatkan melaporkan kepada PDRM, balai terdekat, bahawa rumah dia orang kosong. Kankah ini satu daripada cara kita merapat dengan rakyat? Betul. So, these are one of the perkara yang dibuat oleh PDRM supaya kepercayaan itu tetap ada. Jadi, kemudian macam hari polis pun mereka jemput orang ramai untuk bersama-sama merayakan, dan di situ diterangkan peranan-peranan polis, apa yang masyarakat boleh bantu polis dan sebagainya. Dan ini selalunya diadakan di kontingen-kontingen dan juga di balai-balai. Banyak yang ada. Tapi kadang-kadang masyarakat tak prihatin pun, dia tak ambil kisah pun kan. Bila dah berlaku begini, baru dia kata, alah, polis ni pasal apa tak macam tu soalan ni tadi kan. Okey, Datuk, kita dah banyak bercakap tentang sisi masyarakat dan sebagainya. Namun kita nak memahami juga apa sebenarnya kesan motivasi kepada anggota polis bila dikritik secara terang-terangan dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan dan apa pasukan lakukan untuk memulihkan kembali tahap motivasi mereka? Pertama, saya rasa pihak polis ni, pegawai anggota dia, semangat dia kental lah. Okey. Dia biasalah menerima tomahan ni, kadang-kadang dah biasa kan. Tapi mereka tetap berkorban untuk bangsa, negara dan juga nusa kan. Dia tak kisah orang cemuh dia macam mana pun, kadang-kadang dia terima je. Sebab apa? Dia tahu dia tak buat. Dia bukan macam itu. PDRM dia bukan macam itu. Cuma ada segelintir je macam tu. Jadi yang lain-lain tu pun marah juga dengan kawan dia yang buat benda-benda tak betul ni kan. Tetapi dia orang semangat untuk berkhidmat tu masih kental. Masih kental. Ini saya boleh vouch lah orang katakan. Sebab ini perkara yang saya kira harus untuk diberikan perhatian, kerana kepercayaan daripada rakyat dan juga pihak polis itu harus saling memahami antara satu sama lain, kerana itulah yang menghasilkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Betul. Dan jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Betul. Okey. Dan terima kasih diucapkan kepada Presiden Raspa Datuk Mior Cik Hussein kerana sudi bersama dengan kami untuk berbincang tentang peranan polis dan sebagainya. Dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Ini berkaitan tentang bagaimana peranan yang harus diambil dalam mengangkat bahasa Melayu. Betul. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itu yang harus kita lakukan sebagai sebuah masyarakat dan negara dalam memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat global. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahmat. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kami. Baik, sebenarnya apa pentingnya masyarakat Malaysia ini secara keseluruhan untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila kita bercakap tentang bahasa ini pertamanya ada dalam perlembagaan. Baik. Dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara 152 menyatakan bahasa itu bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi lah kegunaan, dan begitu jugalah arahan telah dikeluarkan untuk menggunakan bahasa rasmi di jabatan-jabatan kerajaan. Itu satu dari segi undang-undang ataupun perlembagaan. Dari sudut yang lain, dalam pembinaan sesebuah negara bangsa, dia mesti ada satu nilai sepunya. Ya, kalaulah satu nilai sepunya itu tidak ada, maka itu akan berlakulah saling mencurigai, dan perpaduan tak dapat kita wujudkan. Kerana masing-masing mengatakan mereka lah yang berhak untuk menjadi peneraju kepada bahasanya lah. Setiap bangsa ada dia punya kemegahan.
Baik. India, Cina, Melayu. Jadi kalau tidak ada satu nilai sepunya, apa akan jadi dalam pembinaan sesebuah negara bangsa? Ini pentingnya. Bahasa Melayu itu ada dalam perlembagaan, kita kena tegakkan. Okey, baik. Ya. Okey, Doktor, dalam konteks ini juga seringkali kita melihat bagaimana kaitan antara bahasa dan juga status seseorang tersebut dalam mendepani dua perkara ini, dan kita mencari ketitik keseimbangan. Apakah yang harus dipikirkan oleh masyarakat dahulu soal meletakkan bahasa itu dan dikaitkan dengan status seseorang? Ini macam ayam dengan telur lah, mana datang dulu. Telur datang dulu ke ayam datang dulu ya. Status tu datang dulu kerana bahasa, atau bahasa datang dulu menjadikan statusnya tinggi. Dalam pemerhatian kita ya, memang masyarakat sekarang ni sudah berdepan dengan satu krisis nilai. Mereka kebanyakannya lah ya, terutama generasi baru, menganggap bahawa penggunaan bahasa Inggeris itu akan memperlihatkan keagungan mereka, ketinggian martabat mereka. Menggunakan bahasa Melayu itu menunjukkan kerendahan mereka. Jadi status itu sudah dibezakan oleh penggunaan bahasa antara yang tinggi ataupun superior subordinate lah ya. Dan ini menyebabkan bahasa Melayu itu ketinggalan. Baik, Doktor, apa yang boleh kita lakukan supaya isu ini boleh dijadikan, orang kata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi antara bahasa Malaysia, bahasa-bahasa lain juga? Duduk sama tinggi, duduk sama supaya rendah. bahasa Melayu itu sama tarafnya. Dia tak boleh kata begitu. Pada saya bukannya kita nak menyamakan bahasa Melayu dengan bahasa lain tu. Kalau gitu, apakah fungsinya ada dalam perlembagaan? Okey. Jadi pada hemat saya, bahasa Melayu mesti diangkat lebih tinggi daripada bahasa lain. Okey. Bahasa Melayu itu bahasa perlembagaan. Bahasa lain itu bahasa kegunaan. Secara praktisnya kita memerlukan bahasa lain, bukan hanya bahasa Inggeris, bahasa Arab ya, bahasa Mandarin pun kalau boleh kita kuasailah. Tidaklah kita anti kepada bahasa lain. Okey. Tetapi martabat mesti bahasa Melayu lebih tinggi, tak boleh disamaratakan. Itu sudah salah. Okey. Okey, bahasa Melayu itu memang sudah ada di dalam perlembagaan persekutuan dan ia harus untuk dihormati. Dalam konteks pelaksanaannya, kita tidak mahu ianya semata-mata dalam konteks rasmi semata-mata. Bagaimana pelaksanaan dan konteks yang tidak rasmi itu harus untuk diambil kira oleh masyarakat sivil secara keseluruhannya, supaya pengamalan itu bukan terletak pada kerajaan semata-mata. Pihak swasta juga perlu memainkan peranannya. Bukan hanya begitu ya. Masalahnya ialah dalam peringkat rasmi pun bahasa Melayu kadang-kadang dipeleceh. Ini yang menyebabkan kita rasa marah, sedih kerana dipeleceh. Martabat maruahnya itu dipeleceh apabila dalam mesyuarat-mesyuarat pun ya, terutama mesyuarat yang ada orang yang merasakan diri dia hebat kerana Inggerisnya bagus, maka dia akan bercakap Inggeris. Itu sebabnya ada audit. Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan audit bahasa. Tetapi itu macam sukar untuk kita lihat kelestariannya. Tidak berterusan. Kerana apa? Mungkin jabatan-jabatan kerajaan, terutama GLC lah. Malah jabatan kerajaan pun, sebab saya ada pengalaman lah dalam mesyuarat. Bila orang itu bercakap dalam bahasa Inggeris, dalam mesyuarat ini memang tak boleh sepatutnya. Tapi dia terasa dia hebat. Okey. Mungkin bukan isu hebat, mungkin mereka merasakan bahawa bercakap bahasa Inggeris itu lebih selesa. Kerana pada mereka mungkin bahasa Inggeris ini lebih moden, lebih maju dan sebagainya. Itu juga saya kira apa yang dirasakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Iyalah, bagaimana doktor melihat isu ini? Iyalah, apabila mereka berasa selesa, maknanya mereka beranggapan bahawa bahasa Inggeris itu tinggi martabatnya. Itu yang saya katakan tadi kan. Jadi generasi muda memang ya, saya tidaklah mengatakan bahawa generasi muda tidak perlu menguasai bahasa Inggeris, itu salah. Saya tidak begitu ya. Mereka perlu menguasai bahasa Inggeris, dan saya mengajar di Universiti Melaya ya. Pelajar-pelajar kita bahasa Inggerisnya memang cair lah. Memang sudah tinggi lah ya. Tak macam kami dululah. Tetapi dalam masa yang sama, apabila saya pun mengajar juga bahasa Melayu, saya melihat bahawa keupayaan mereka dalam bahasa Melayu rendah juga. Terutama dalam penulisan. Percakapan okey, tapi dalam penulisan kita mengharapkan dah belajar dari sekolah rendah sampai ke universiti tidaklah ada lagi kesalahan.
Tapi dalam penulisan kita terpaksalah menconteng lagi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Nah, dalam sistem pendidikan kita. Okey. Okey. Dan bercakap tentang itu sebenarnya, apabila penggunaan bahasa Melayu itu dicampur adukkan dengan bahasa lain kadang-kadang kadang-kadang mengubah perkataan, ejaan, menjadikan maksud itu cacah merba dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengawal situasi ini? Okey, pengawalan tidak bukan mesti daripada orang yang mempunyai punca kuasa. Okey. Pemimpin, peraturan, ya. Ahli politik. Okey. Ahli politik yang memegang punca kuasa perlu menjadi model ya, dalam penggunaan bahasa. Setakat mana mereka mengaplikasikan penggunaan bahasa yang betul, yang indah, yang menarik dalam percakapan, terutama apabila mereka diwawancarai oleh media. Okey. Kalau mereka sendiri bercakap ya, tanpa mengikut sistem bahasa yang betul, gaya bahasa yang indah, bagaimana orang akan berasa kagum dengan bahasa Melayu? Mereka mengatakan bahasa Melayu ni begitulah peringkatnya, peringkat kolokial, bahasa rendah. Okey, Datuk, dalam konteks yang sama Doktor, dalam konteks yang sama juga saya nak bercakap bagaimana bahasa Melayu itu harus dilihat sebagai bahasa ilmu. Dan soal bahasa ilmu ni saya nak dekatkan dengan isu berkaitan tentang rujukan-rujukan yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sudah cukupkah kita menterjemahkan karya-karya dalam bahasa Melayu supaya alunan ataupun adunan ilmu itu dekat dengan masyarakat dan juga bahan-bahan rujukan itu banyak untuk kita lihat dalam konteks bahasa Melayu itu? Memang kita sukar untuk mengadakan usaha terjemahan ini secara besar-besaran, itu memang tak perlu sangat pun ya, sebab penterjemahan ini memerlukan kos yang tinggi. Kita boleh saja menggunakan bahasa buku yang menggunakan bahasa lain ya, itu untuk rujukan. Tetapi apabila kita memindahkan ilmu kita sendiri, mestilah sepatutnya kita gunakan bahasa Melayu. Kerana apabila kita menulis buku-buku berunsur ilmu ini dalam bahasa Melayu, dia dengan sendirinya akan mengangkat martabat bahasa Melayu itu. Orang akan merujuk, mahu tak mahu orang akan merujuk buku bahasa Melayu. Jadi dengan itu orang bangsa lain pun akan menghargai bahasa Melayu. Kita tidaklah kata, oh mesti semua buku diterjemahkan bahasa Melayu, itu pun sukar ya. Saya bagi contohlah ya. Ramai sarjana dari luar, Rusia ke China ke ya, akan menggunakan, mereka telah menjadikan khazanah peserta Melayu ni sebagai bahan ilmu yang mereka kuasai. Yang baru-baru ni meninggal seorang sarjana Rusia ya, Braginsky. Dia ni sangat fasih dalam bahasa Melayu, walaupun slangnya bahasa Indonesia, tetapi apakah yang dikajinya? Dia mengkaji karya-karya lama, tradisional, hikayat-hikayat, buku-buku yang berunsur agama yang lama-lama, yang orang Melayu sendiri, sarjana Melayu sendiri sangat terbatas bilangannya, sedangkan dia orang Rusia. Maknanya mereka akan rujuk kepada buku bahasa Melayu kalau mereka menganggap bahawa buku itu ada unsur ilmu, ada unsur ketinggian budi dan sebagainya. Jadi kita mesti menghasilkan buku-buku yang ada unsur ilmu, maka itu orang akan datang kepada kita. Macam kita menanam bunga, menanam pohon-pohon yang berbuah-buah yang bagus-bagus, orang akan datang. Tapi kalau taman kita penuh dengan tumbuh-tumbuhan lalang je, siapa nak datang? Okey. Mungkinkah doktor faktor bilangan mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu ini sendiri menjadi faktor untuk kita tidak dapat menjadikan bahasa Melayu ini sebagai lingua franca, semacam contoh kalau Jepun, kalau bahasa Mandarin, bilangannya ramai yang bertutur dalam bahasa itu, mungkin itu boleh memartabatkan. Tapi dalam konteks bahasa Melayu ini, Malaysia ini kecil. Kita kena tahu bahasa Melayu bukan hanya di Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan Selatan Tai ya. Jadi penutur bahasa Melayu itu besar. Malah di Rusia sudah ada berpuluh-puluh pusat pengajian bahasa Melayu. Di China ada berpuluh-puluh pusat pengajian bahasa Melayu. Ya, di Jerman pun ada ya pengajian bahasa Melayu. Walaupun kadang-kadang kita risau juga ni ada berlaku pengecutan. Ya, tetapi kita kena sedar bahawa saya cakap dari tadilah, nak ayam dulu atau telur dulu. Kalau nak besarkan khalayak bahasa Melayu ini, apa yang patut kita buat? Jadi kita perlu berusaha ke arah itu ya, supaya perpaduan penutur bahasa Melayu itu berlaku, terutama dalam kalangan Nusantara. Ya, negara Nusantara ini penting. Kita sepadukan, tetapi itulah kita ada isu juga. Ya, terutama dengan Indonesia lah ya. Indonesia dia tak nak guna perkataan bahasa Melayu. Dia akan guna perkataan bahasa Indonesia.
Jadi ada isu apabila kita ada usaha hari politik baru-baru ini mengangkat bahasa Melayu ya Di peringkat ASEAN. peringkat ASEAN dan Asia dan sebagainya itu, mereka tak senang. Mereka kata bahasa Indonesia, mereka tak nak didominasi oleh bahasa Melayu. Ini masalah ideologi politik lah masing-masing. Baik, dalam masa yang sama juga kita nak bercakap bagaimana bahasa Melayu itu harus untuk dipraktikkan secara menyeluruh dan diangkat. Mengambil kira bagaimana dasar-dasar sedia ada ketika ini. Sebagai contoh, di peringkat universiti sendiri, hampir keseluruhan universiti tidak menggunakan bahasa Melayu secara sepenuhnya dalam peperiksaan dan sebagainya. Ini merupakan antara faktor-faktor juga yang menjadikan perkara ini tidak diangkat sebagaimana bahasa Jepun, bahasa Jerman yang diangkat sehingga ke peringkat tertinggi. Berdepan dengan cabaran ini, bagaimana doktor melihat keperluan untuk memulakan dasar baharu ini supaya pengangkatan bahasa Melayu itu benar-benar bercakap soal global itu dapat dilihat? Ya, betul. Peringkat universiti sekarang ni kita berdepan dengan bukan masalah lah ya, perkembangan terkini bahawa kita memerlukan pelajar antarabangsa. Pelajar antarabangsa ni kita kena kita kena hidang dia, ya, hidangi mereka dengan jamuan yang memenuhi selera mereka. Jadi kita terpaksa merendah diri, mengetepikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu cuma diwajibkan ambil tapi tak wajib lulus untuk pelajar antarabangsa. Betul. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Sepatutnya sekurang-kurangnya bahasa Melayu satu subjek itu mesti lulus. Tapi ini tidak berlaku, ya. Macam kata orang peribahasanya, melepaskan batuk di tangga sajalah. Ya. Jadi pertamanya ialah pendidikan. Sama ada di peringkat tadika sekali, rendah, menengah, universiti, bahasa Melayu itu perlu diangkat, ya, dan perlu dijadikan bahasa pengantar. Tapi sekarang kita pun berdepan juga dengan masalah sekolah vernacular. Ya, kita masih ada lagi sekolah vernacular walaupun telah dicabar di mahkamah baru-baru ini. Tapi mahkamah memutuskan bahawa mereka ada hak. Tapi masih lagi ada kata orang, kalau dinilai dari sudut perundangan, peguam-peguam yang mewakili pihak yang pemegang taruh, ya, bahasa Melayu ini, ada dia punya perspektif. Tapi hal itu apabila diserah kepada mahkamah, akhirnya mahkamah membuat keputusan begitu. Dalam negara sendiri kita sudah berlaku, ya, macam ketidakpercayaan ataupun toleransi yang berlebih-lebihan, maka bagaimana kita nak berdepan dengan tuntutan antarabangsa. Baik, dan sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, kita nak faham juga peranan PENA sendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu. Perlu difahami bahawa PENA ialah sebuah badan bukan kerajaan, persatuan saja, ya. Tidak ada bajet, tidak ada kapasiti untuk berjuang secara legal, tetapi kita bergerak secara, kata orang, gerakan massa, gerakan rakyat, ya. Pada peringkat nasional, pada peringkat tempatan, kita akan bergerak dari sudut pembinaan khalayak. Pembinaan khalayak itu maknanya orang-orang yang mencintai bahasa Melayu melalui karya sastra. Dan di peringkat serantau, ya, sebab kita banyak terlibat dengan aktiviti keserantauan, ya, dari sudut sastranya itu kita pergi. Tapi itu memang tidak ada masalah. Peringkat antarabangsa, ini memerlukan kos. Kos ini, kalaulah agensi yang memegang punca kuasa ini boleh melakukan itu, PENA akan menjadi rakan kongsinya itu. Macam apakah pihak yang memegang punca kuasa? Kita ada Perbadanan Kota Buku misalnya, ya, agensi kerajaan. Kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua entiti ini sangat besar dia punya kuasa dan pengaruh. Maka itu macam Perbadanan Kota Buku itu sering juga bekerjasama dengan PENA, ya. Dan kami boleh menyokong, tapi kami nak menggerakkan tak mampu. Mereka ada satu perancangan pada Pesta Buku Beijing Book Fair 2024 ini. Bermulalah satu usaha mereka bekerjasama dengan pihak China, dan mereka akan membekalkan buku untuk 11 buah universiti di China. Dan menjelang 2026 punya Beijing Book Fair, mereka akan menuju ke arah 100 universiti untuk dibekali buku dalam bahasa Melayu. Jadi mereka inilah yang ada kuasa. Dewan Bahasa dan Pustaka pun begitu, melalui MABIM dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Salih Rahmat, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, atas perkongsian tentang bagaimana kita nak memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat global. Sama-sama kita jadikan bahasa Melayu tak lapuk di hujan, tak
lekang di panas. panas. Dan ni saya nak bagi tahu juga kepada anda di luar sana, Dewan Bahasa Pustaka dah keluarkan perkataan healing itu adalah rehat minda. Okey, lepas ni boleh kita menggunakan perkataan itu bagi nak tunjukin trend lah orang katakan, Ya. mengikut peredaran semasa. Juga terima kasih kepada anda bagi kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Bernama TV. Saya Dina Syah Salim. Saya Helena Pahlavi, hingga berjumpa lagi. Saya tinggal.